Dah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Waalaikumsalam. semua? Assalamualaikum. Baik. Ya, akhirnya saya berteman juga malam Okey. ni. Susah nak Okey. request berteman. Okey, kepada semua. Selamat datang ke Zone Inspire. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami pada malam ini dalam sesi yang seterusnya dengan tajuk merancang. Okey, apa-apa pun sebelum kita mulakan kita punya sesi, kita adalah lebih baik kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey. Hari ini kita akan cerita tentang merancang. Apa pentingnya kita merancang? Macam mana kita nak merancang? Apa sikap-sikap kita yang perlu dalam kita merancang? Merancang ni pula dia mestilah berdasarkan apa yang kita nak buat. Kan Faik kan? Ya, betul lah. Dia merancang, dia bergantung pada apa yang kita nak buat. Dan of course merancang ini kebiasaannya dia adalah berjangka masa panjang. Yang apa yang kita nak buat tu dijangka masa dia panjang. Kalau jangka masa pendek, kebiasaannya perancangan kita dia bidang terjun ke, dia spontan ke, kan? Dia tiba-tiba dia buat ke, kan? Waalaikumsalam semua, Linda. Kalau dia merancang pun dia tidaklah merancang beria sangat. Dan kadang-kadang merancang tu sama ada jadi tak jadi tu terpulang pada keadaan. Kalau dia yang short term lah. Jadi kalau long term ni, perancangan ni kebiasaannya memerlukan konsistensi. Tapi apa pun. Tajuk saya lepas. Oh, ya betul. Tajuk saya lepas. Tapi apa pun untuk malam ni, Ala nak serahkan kepada Faid untuk mengulas merancang. Topik merancang. Okey, Ala harap semuanya pada malam ini bersedia untuk bertanya Faid. Yang ni cakap selamat pagi. Bukan selamat malam. Selamat pagi yang ni. Selamat pagi yang ni. Jadi penat tu, OT. Okey, jadi bersedia untuk bertanya. Bertanya apa saja yang sesuai untuk ditanya. Dan untuk ini, Alang serahkan kepada Faid. Okey Faid, silakan. Okey, alright. Okey, terima kasih Alang. Okey, terima kasih. Terima kasih Alang kerana sudi menemani saya dan Yus dipaksa menjaga konti. Terima kasih banyak. Saya dah merancang supaya saya ditemani selama seminggu. Akhirnya berjaya juga pada malam ni. Dua-dua bidang terjun, Alang dengan Yus. Terima kasih. Okey, bukan apa, saya bukan biasa nak live seorang-seorang kan. Saya kena ada teman. So malam ni saya dapat topik berkaitan, bukan dapat lah, bila Alang bagi banyak tu saya pilih. Topik ni sangat-sangat dekat dengan saya sebab even kerja saya memang merancang. Bila merancang tu kerja saya di UPSI Tanjung Malim pun saya bekerja dalam bahagian yang merancang, buat planning, project planning. Itu kerja saya selama ni. Dah 12 tahun saya bekerja, itulah. Even though saya pergi sambung belajar pun belajar berkaitan dengan perancangan. Itu. Setiap pagi, setiap waktu adalah pagi. Yang ni dah terkena apa ni lah kot, apa sanitizing punya aktiviti tadi lah kot Lang. Dia ambil gambar dengan pakcik tadi kot. Itu yang dikata pagi dengan malam sama je. Okey, kalau macam saya kan, saya kalau buat projek atau dapat satu projek tu memang kan adalah banyak benda yang saya kena planning. Memang kalau nak ikutkan saya kat UPSI ataupun di tempat kerja, orang kata mamat planning, saya lah orang panggil. Apa-apa semuanya planning. Mesti ada jadual, mesti ada tarikh mula dan mesti ada akhir. Itu memang kerja saya lah. Mana sampai ke hari ni pun. Maksudnya kalau saya buat kerja sesuatu tu mesti saya rancang. Kalau saya tak rancang, saya takkan boleh buat lah. Saya kalau bidang terjun tu agak susah lah sebab saya ingat
saya punya saya ni bukan seorang yang extrovert tau lah, sebab saya ni more pada macam introvert jugalah. Cuma saya ni orang kata working hard lah untuk to be extrovert, sebab keperluan saya untuk ke depan tu banyak bila saya dalam kerjaya saya ni. So saya bukanlah dilahirkan sebagai orang yang boleh terkedepan. So saya ni banyakkan di belakang tabir, tapi sebabkan kerjaya saya ni melibatkan ke depan, kena lead, so nak tak nak saya kena buat. Sebab bila saya merancang, saya kena perlulah untuk saya kena organize, mana saya kena lead dan saya juga kena control benda-benda tu. Kalau tak, tak boleh lah saya nak buat benda, kata projek yang saya nak buat tu. So memang I'm trying hard untuk to be a, bukan good lah, maksudnya to be kata extrovert punya orang, extrovert punya person lah. Maksudnya terkedepan. Okay, malam ni saya nak ada dua point lah saya nak cerita. Satu kaitan dengan macam mana karakteristik planning tu, ciri-ciri ataupun kata karakter, okey lah, ciri-ciri planning, perancangan, dan juga orang kata step perancangan tu saya nak relate dengan orang kata dah sekarang COVID dah PKP dah mula seluruh negara. So orang dah mula gelisah. So macam mana kita nak merancang ataupun nak tu related dengan kewangan sikit lah. Maksudnya macam mana nak macam saya pernah cakap ataupun sebenarnya cerita sebelum ni dengan kawan saya, kalau kau gaji 20,000 pun kalau kau tak merancang kewangan kau pun gone. Tapi kalau kau ada gaji 2,000 pun, tapi kalau kau merancang kewangan kau lain, kau akan hidup bahagia. Itu maksudnya pada saya figure berapa banyak yang kita ada, kalau kita tak rancang dia akan habis. Tapi kalau figure yang sikit kat kita, tapi kalau kita rancang dia akan sempurnakan hidup kita. Okey, untuk yang pertama saya nak cerita tentang karakteristik dalam perancangan lah. Ada beberapa karakteristik yang perancangan, iaitu macam mana kita nak tahu adakah kita punya dia punya karakter dalam perancangan itulah. Yang pertama, kita macam mana kita nak managerial function. Maksudnya kat situ macam mana kita nak organize kita punya apa-apa planning kita. Maksudnya kita ada plan, tapi macam mana kita nak tu. Kita tak boleh tulis je kat kertas saja lepas kita biarkan. Dia tak boleh jadi macam tu. So setiap apa yang kita rancang mesti ada elemen-elemen kita organize. Bila kita organize tu kita susun. Bila kita nak buat, bila kita nak capai, bila kita nak laksanakan, macam tu. Okey, kedua kita ada directing. Directing ni macam contoh, kalau perancangan tu ataupun matlamat tu diri kita, kita kena direct diri kita sendiri. Kita tak boleh biarkan diri kita ni orang kata pergi sana sini tanpa ada directing. Maksud kita tak arahkan. Okey Faid, hari ni kau rancang, hari ni macam selalu saya setiap malam saya akan buat to-do list. Maksudnya to-do list untuk besok. Ataupun macam hari yang malam ni kan. Habis program habis live ni, saya akan buat setiap malam to-do list, ataupun hari Ahad saya akan buat untuk seminggu punya perancangan. Apa aktiviti di pejabat yang saya perlu buat. Saya akan letakkan dalam saya punya smartphone tu. Dalam tu saya akan buat aktiviti. Even though macam rutin saya contoh saya ada rutin aktiviti contoh supaya saya ni konsisten kata, sebab sebelum ni tak ada konsisten. Saya konsisten, saya tulis lah. Saya cuba orang kata tulis kat situ bangun pukul 4:30 pagi. Lepas tu tulis kat situ checklist tahajud, sembahyang subuh, lepas tu tulis walaupun sembahyang subuh tu kita bertanggungjawab, tapi saya tulis sebab itu rutin. Yang kedua tu saya letak to-do list apa-apa aktiviti yang nak perlu buat. Contoh, okey, even saya kata nak pergi pejabat pos, saya tulis saya pergi pejabat pos. Dah siap tu saya tick. Lepas tu macam contoh saya kata saya kena pergi mesyuarat, saya kena tick. Maksudnya saya jenis macam tu. Maksudnya aktiviti macam contoh, paling minimum aktiviti saya, paling maksimum aktiviti saya sehari mesti 10. Maknanya kalau lebih daripada 10 aktiviti tu saya takkan terbuat. Itu saya tahu kepayaan saya. Sebab sebelum ni saya pernah listkan sampai 20 aktiviti, tak pernah habis pun. So bila saya listkan 10 aktiviti, alhamdulillah saya. Contoh saya nak pergi ambil duit kat bank, kat ATM, RM200 pun saya tulis situ. Supaya saya boleh, dia remind. Bila saya buka dia, remind di situ. Ataupun jumpa dengan kawan. Ataupun makan tengah hari dengan ni, makan ni semua saya listkan benda tu. Supaya kata boleh saya ingat benda-benda tu lah. Itu dah memang saya letakkan dalam saya punya list. Lepas tu yang weekend pula, selalu ni saya akan buat contoh, yang seminggunya ialah aktiviti-aktiviti supaya contoh, saya kata saya perlu siapkan benda ni dalam tempoh. Contoh saya tengah buat paper ataupun research paper. Okey, saya perlu siapkan dalam tempoh 3 hari paper ni. So saya tu letak dalam weekend punya to-do list saya. Kat situ saya punya itulah, maksudnya bila kita dah organize macam tu, kita directing. Bila kita directing macam cakap lah, okey Faid, kau kena buat macam ni, kau kena buat macam ni. Kita cakap dengan diri saya,
dengan diri saya sendiri cakap supaya kita buat. Lepas tu kita kontrol. Kontrol ni macam cakap tadi lah. Saya try buat banyak sebab saya ni kadang-kadang ambitious juga. Bila ambitious saya letak sampai 20 saya tak boleh. Tak boleh nak siap dalam satu hari tu. So saya kurangkan. Maksudnya kalau aktiviti tu 10 tu memang saya berjaya habiskan. Bila saya habiskan saya kata wah selesai. Saya macam lega. Itu aktiviti saya selalulah. Maksudnya saya listkan tu macam kata. Maksudnya kita manage kita punya fungsi-fungsi itulah. Yang kedua karakteristik ialah macam goal oriented. Goal oriented ni maksudnya goal setting kita lah. Itu pun salah satu karakteristik planning lah. Maksudnya contoh dalam seminggu tu kalau saya nak buat aktiviti macam contoh saya nak habiskan saya punya paper, saya akan cakap 3 hari paper ni siapkan pada sekian pada jam pukul berapa. Kat situ saya letak. Sebab memang saya jenis yang kena letak tarikh. Kalau saya tak letak tarikh saya ni orang satu lagi orang panggil saya kat office ni pun Mamat Yudit juga ni. Asyik-asyik dia tanya Faid apa Mamat Yudit bila kita nak settlekan ni. Kita okey kita settle sekian. Saya memang jenis tu kalau tak ada due date susah macam Alang tak letak tarikh kat saya memang saya biar. Saya takkan kacau tarikh orang. Lepas tu balas kan. Bila sama tarikh saya kacau orang punya tarikh Lepas tu kacau orang punya tarikh. Baik. Tu saya luput. Macam yang Faid buat kan, walaupun benda kecil tu pun Faid tulis kan. Dan Faid kata maksimum Faid dah tahu Faid akan buat Faid punya 10. Kerja tu 10 kan. Jadi Faid, adakah benda ni memang daripada kecil Faid macam tu atau ada ke masa yang sebenarnya membuatkan Faid berubah menjadi macam ni? Dia macam ni sejak saya start kerja je lah. Sebab saya ni bila saya start kerja tahun 2005, 2006 ujung awal 2006 bila saya start kerja tu. Sebab saya punya task tu banyak. Bila task tu banyak tu saya ni cepat lupa benda yang orang kata saya nak buat tu saya banyak lupa. So bila saya to do list tu dia bagi saya macam satu benda yang saya boleh repeat di situ. Contoh saya tunjuk kat handphone saya mana kamera macam ni kan. Inilah contoh-contoh. Tak nampak kot. Nampak tadi? Macam ni kan. Nampak. Saya letak di sini. Saya letak tarikh bila yang ni rutin lah. Saya letak kan rutin walaupun kata solat subuh apa semua saya letak baca al surat kan. Walaupun tu jadi rutin saya kena listkan juga. Sebab bila saya ada list saya directly macam contoh pagi-pagi saya akan tengok tu. Kan? Saya akan tengok tu saya akan buat. Bila saya tak buat saya rasa macam tak sempurna. Dia macam saya supaya kata dia jadi macam remote saya. Saya remote diri saya supaya saya buat benda tu. Sebab tu yang memang susun tadi kan. Ya, kena susun. Sebab saya kalau buat jenis yang kerja kelam kabut memang susah sikit lah untuk saya. Boleh selesai tapi keadaan tu saya akan jadi stres lah. Tapi saya kena buat kerja dalam keadaan tersusun lah. Tu sebabnya kalau pergi doktor, jumpa doktor pun blood pressure masih still lagi okey lah sebab saya suka planning saya punya kerja. Tapi nak jadi engineer lah tak boleh macam tu sangat. Kadang-kadang ada juga benda yang apa yang jenis yang tiba-tiba datang tu kita kena selesai lah. Tapi dia tak banyak lah, still manage lah. Okay, itu yang tadi ni kan. Okay, right. Yang kedua ialah continuous activity lah, karakteristik karakter planning dalam ciri-ciri perancangan ni. Maksudnya dia adalah aktiviti yang berpanjangan, dia bukan satu. Dah planning minggu contoh saya buat planning 5 tahun lepas. Saya nak jadi nak ada master, nak ada PhD apa semua. Lepas tu saya tak review, saya tak buat aktiviti tu. Maksudnya just planning je, dia tinggal. So planning ni dia tak semesti orang kata at the first dia just aktiviti yang sentiasa ada. Maksudnya kadang-kadang ada benda yang kita nak buat tu tak capai, kita kena realign balik supaya benda tu dalam track kita. Tu sebab dia sentiasa kena ada. Dia bukan satu benda yang kita start daripada muka depan kita tutup, bila nak ujung baru kita buka. Tak, bukan. Dia adalah satu aktiviti yang mana sentiasa berpanjangan, continuous, yang tak boleh putus. So macam contoh macam tadilah, even though saya dah buat malam ni, dia punya ni, lepas tu besok pun saya tengok juga. Supaya saya betul jadi macam Rani cakap tadi yang ni cakap tadi lah, jadi guideline. Kan betul yang ni memang checklist tu jadi guideline kita. Sebab kalau kita contoh terlupa, kadang-kadang kita borak kat kawan kadang mamak lepak-lepak aku lupa lah benda aku buat semalam tu scroll okey kadang buat ni terus buat. Itu maksudnya kita coach activity. Yang ketiga ialah
Ciri-ciri ialah intellectual process. Okey. Dia ada satu benda-benda bila contoh kita buat planning, itulah orang cakap angan-angan ni percuma. So kita kena angan-angan dulu. Maksudnya kita kena buat benda. Bila kita angan, kita akan jadikan dia satu planning. Dia latih otak kita supaya jadi orang kata macam mental exercise lah untuk kita berfikir, macam kita nak forecast, macam mana kita nak predict, macam mana kita nak innovate. Itu sebab dia salah satu orang kata intellectual process lah. Itu sebabnya bila planning ni kita boleh tengok otak kita sentiasa tegas, exercise masa-masa otak kita akan bergerak. Itu sebabnya tak kisahlah planning tu jadi tak jadi apa kan. Yang penting sekarang kita kena at the first tu kita planning dulu. Kan? Lepas tu baru kita susun dia punya action plan dia, apa kita nak buat, apa pelaksanaan kita nak buat. Tapi hidup apa tempat aktiviti kita hari-hari kita buat planning. Kadang-kadang kita nak pergi kedai pun kita nak buat planning, nak lalu mana. Kan? Sama ada nak lalu sini ke lalu sini. Dia planning. Tapi kalau kita jenis yang buka mata terus pergi kedai tak boleh juga. Kan? Mesti nak tahu nak jalan ikut mana, nak ikut tangga ke, nak ikut lift ke. Kan? Itu maksudnya salah satu kata karakteristik je intellectual process. Yang ketiga ialah futuristik. Benda ni jenis yang futuristik ni macam mana kita nak gunakan planning macam ciri dia lah kita nak in time masa depan. Macam kita nak fokus 5 tahun akan datang. Macam contoh kerja saya kan. Kerja saya kena buat minta bajet daripada macam sekarang baru semalam hari Jumaat itu kan dia orang buat belanjawan. So kita orang dah sediakan untuk bulan 10 ni daripada bulan 1 itu untuk projek rancangan Malaysia ke-12 untuk projek 5 tahun. Kita orang kena fokus banyak projek nak buat, macam mana kita nak belanjakan duit ni supaya boleh circulate dalam kita punya environment kita lah. Macam saya projek bangunan, kena circulate pada kontraktor ni supaya dia boleh generate ekonomi pada negara lah. So kita orang kena buat planning dalam masa 5 tahun. Lepas tu ada pula tu kita pula dalam nak buat planning tu kita kena buat creativity index, kita panggil satu template tu creativity index. Kita kena predict 15 tahun, maksudnya kalau kita invest RM1 hari ni, berapa banyak duit yang akan dapat pada masa 15 tahun akan datang. Selalu macam contoh hari bawah itu, saya nak buat satu bangunan, saya kena predict, saya nak bina satu projek asrama di UPSI dengan kapasiti 2400. Mana kalau kita spend duit buat bangunan RM1 hari ni, dia bagi impact RM15 dalam masa 15 tahun akan datang. That's perancangan kata creativity index lah. Mana template tu dibuat supaya kita boleh predict 15 tahun akan datang. Kalau aku buat ni RM1, contoh kalau bangunan tu 70 juta, dia punya berganda adalah 15 kali daripada 70 juta. Tu impact daripada keseluruhan, daripada ekonomi, sosial, pelajar, semua everything. Itu dia punya orang kata macam ni kita nak futuristik ataupun kita nak predict dia punya ni dari segi monetary lah. Sebab bila macam dalam projek saya itu memang dari segi monetary. Untuk projek 5 tahun memang kita convert dia punya nilai sakit. Contoh dengan bangunan yang kita bina ini, staff UPSI atau pelajar UPSI kurang pergi klinik. So kos ubat kurang sebanyak RM5 sebulan. Contoh RM45 sebulan. So 45 kali dengan 3,000 student, dapatlah nilai dia. Macam tu kita buat creativity index. So kita projek selama 15 tahun. So dengan terbinanya asrama ni, pelajar dah tak perlu nak travel sana sini, dia dekat dengan bilik kuliah. So dia tak perlu nak pergi klinik setiap bulan. So kos klinik tu akan kurang, kos ubat tu akan kurang. So dia bagi impact pada pelajar kat situ. Masa pada perkurangan universiti pada 15 tahun akan datang. Itu contoh. Itu futuristik lah. Lepas tu yang salah satu dia ialah untuk karakteristik planning ialah decision making. Buat planning dia tak boleh semata-mata sebab satu. Orang cakap kalau kita pernah dengar plan A, plan B, plan C, plan D, kita akan ada banyak plan. So bila kadang-kadang bila kita nak salah satu karakter untuk planning ni adalah decision making. Macam mana kita nak buat decision tu? Contoh plan A tak jadi. Bila kita buat event macam contoh dulu kat NGO, kat Salam kita ada event, kita ada plan A. Masa kita buat disaster kan, masa kita buat kerja-kerja jadi mission kan, kita ada plan A, kita ada plan B, plan C, kita planning. Kat situ dia punya karakteristik ialah buat decision. Macam mana kita nak change bila masa bila pergi ke lapangan tak boleh buat sesuatu, kita ada plan B kita. Okey ni macam ni. Tak boleh ni buat plan C. So itu satu kata karakteristik dalam perancangan lah yang saya boleh share untuk takat ni dulu. Okey, panjang kan cakap. Maksudnya kalau kita buat sesuatu perancangan tu, kita kena fikirkan semua aspek gitu. Betul. Kita kena Sebab fikirkan semua aspek. Dan benda tu macam complicated Kak Faid kan?
Betul. Kalau itu, Memang sangat-sangat itu dalam complicated. bidang kerja. Kalau dalam bidang personal pula Faid macam mana Faid? Oh, bahagian personal ni apa? Tu kadang-kadang wife pun kata menyampah je tengok saya punya planning banyak sangat. Dan saya benda tu Yelah, saya tulis. kalau macam perangai Faid ni memang wife boleh jatuh menyampah lah. Betul. Macam contoh saya nak pergi untuk pergi cuti. Contohlah, saya nak spend, contoh saya kata, saya dah allocate saya nak spend habis RM5,000. Setengah orang, dia sambil simpan pun RM5,000 habis macam tu kan. Saya tak. Saya akan bagi-bagikan dulu. Hotel berapa ribu, makan berapa ribu, makan tu berapa kali sehari kena pergi. Lepas tu allocate ni berapa ringgit. Lepas tu kalau duit minyak, duit tu saya dah bagi dah. Saya dah kira dah situ berapa. So saya boleh allocate kan. Contoh kalau RM5,000 tu habis, lepas tu paling best saya letak setiap sampul tu. Dan boleh kata Faid ni jenis macam complicated kat Faid kan? Nak kata complicated tak tahu lah kena tanya Syam apa. tapi okeylah, bukan cakap complicated lah. Faid organized. Saya nampak macam saya susah kalau saya contohlah duit minyak dengan tol tercampur pun saya dah pening dah. Ni duit minyak ke duit tol lah? Macam tu. Okay. Tapi macam tu lah, maksud setengah orang cakap dia dah allocate RM5,000 habis macam tu habis lah. Maksudnya tak kira apa kan. Macam saya kalau misalnya contoh RM5,000 tu memang saya dah bagi dah. Ni sekian. Lepas tu dia punya planning untuk pergi jalan pun saya dah kata ni pukul apa ni, pukul apa. Kalau tak saya makan wara lah. Itu kadang-kadang bila Alan bagi jadual tu saya rasa tenangnya hidup aku. Kan dulu Alan bagi jadual banyak-banyak kan, tak bagi tarikh kan. Tak bila lah Alan nak panggil. Janganlah dia panggil. Tengok dia panggil juga. Tajuk tu dah pilih kan, itu tarikh tak ada kan. Betul. Lepas tu lama tu bila yang ni bercerita tentang perkara tu baru kita keluarkan tarikh kan. Faid, adakah Faid rasa sebagai seorang Faid kan dan berkeluarga dalam personal ni, adakah bermasalah kalau kita jadi macam ni Faid? Mungkin dengan pasangan kita ke dengan anak-anak ke macam mana? Masalah tak? Pada saya ada biasa macam contoh ada juga benda yang waktu tertentu saya just let go masa-masa tu biar je. Tu kadang-kadang anak-anak pun cakap papa ni suka tidur. Bila saya tidur tu maksudnya dalam satu hari tu memang saya tak plan apa benda pun. Contoh kalau dia tengok anak saya kata papa ni tidur. Memang hari tidur, hari memang melepak, tak buat apa, buang masa kan. Memang saya tak tulis dalam list tu. Even weekend saya ada list, tapi ada benda kalau saya tak buat, saya tak list tu, saya akan habiskan masa untuk tidur ke apa. Okay, Faid ada soalan tu Faid? Kalau mungkin cuti pernah tak Faid terlebih bajet? Setakat ni akan ada contingency budget dalam satu tu. Pengiraan tu mesti ada contingency. Setiap tu memang saya akan ada. Kalau contoh kalau macam dia kata lah. Berapa persen? Persen tu tak jugalah, tapi saya selalu letak contingency dalam kalau dalam contoh kalau saya habis bercuti kan, saya akan mostly paling banyak saya itu pun kalau dalam negara pun habis macam contoh RM5,000 tu, RM1,000 tu is contingency. RM4,000 tu untuk habis macam tu je lah. By percent tu saya tak reti nak by percent sebab yelah anak-anak kan, saya just spending lah apa yang ada. Yelah biasanya 1,000 lah. Okay, baik lagi satu. Apa kesan kalau konsep orang yang redah je hidup ni? Sebab dia plan-plan tak jadi. Bila dia redah je, dia kata dia belajar daripada pengalaman. Benda yang tak terduga. Ada kalanya dia rasa belajar dari pengalaman lebih berkesan. Sebab tak semua orang mampu planning. Okay, Mat. Okay, saya pun ada juga sikap yang jenis redah ni. Sebab bila plan tak jadi kan. Macam contoh bawa BPKP hari tu kan. Saya kata daripada saya planning, saya kata saya redah je. Macam tu nak pergi, ni istilah bercuti jugalah. Saya redah je. Okay, jom kita pergi Cameron Highland. Jom bawa abah semua pergi naik atas. Mereka pergi je. Ada juga benda macam tu. Tapi kalau ikutkan, saya punya percentage saya, jenis saya kena planning. Itu sebabnya kalau tengok, saya punya mission board, benda tu memang planning. Sebab saya buat mission board ni dah 3 kali 5 tahun lang. Maksudnya sejak saya masuk Salam. Okay. Mission board ni dah 3 kali dalam tempoh 5 tahun? 3 kali dalam tempoh 5 tahun. Sebab mission board saya setiap 5 tahun saya punya planning. So dah 15 tahun lah saya gunakan mission board saya ni. Sampai sekarang ada yang 3, yang ni mission board yang kat dinding ni mission board yang ketiga lah.
Yang mission board yang 2 tu dah tercapai lah. Dah banyak tercapai. Even saya tu memang saya letak kat situ. Memang alhamdulillah lah apa yang saya letak. Sebab benda ni macam contoh saya belajar dulu pun kan dia kata kena smart kan. Smart tu specific, measurable, apa lagi. Itu etc. apa. Dia adalah yang kata smart tu kan. Saya tak ingat. Tapi benda tu kena tulis, kena ni apa semua. Tu saya tulis lah. Tu dan benda tu dah 3 kali cycle lah setiap 5 tahun tu. Baik. Belum lagi jawab pasal mas tu. Mak kata apa kesan kalau konsep orang redah je ni? Memang kalau saya kata kalau ada orang yang redah ni ada jenis yang tu, jenis yang dia tak nak pening-pening. Kawan saya pun ada jenis itu, tak ada masalah sebab ini ikut pada apa orang kata diri orang tertentu. Sebab contoh contoh benda yang saya redah dalam planning saya ialah PhD saya. Saya redah je. Memang saya redah. Saya sambung belajar PhD saya redah. Saya tak tahu sebab PhD ni dunia akademik. Maksudnya dunia akademik. Saya ambil master pun dulu pun saya mau pada related praktikal saya dengan bidang kerja saya. Maknanya saya tutup mata pun saya boleh buat sebab benda tu memang kerja saya. Projek kan, memang kerja saya. Tapi bila saya masuk dalam bidang PhD ni, dia masuk totally dunia akademik. Banyak benda yang saya kena belajar. Tapi saya kata, kalau aku tak terjun, kalau aku tak redah, aku tak akan larat. Tapi dia dalam perancangan saya dalam untuk dapatkan tempoh umur 44. Kan? Tapi kalau saya nak planning asyik sangat, macam mana nak pergi kursus ni, pergi kursus ni, saya rasa saya tak terbuat. So, yang untuk ada masa tu yang PhD tu memang saya terus terjun. Bila saya terjun keputusan tu yang terjun. Keputusan terjun, kerja tu pun terjun tak? Apa dia? Apa nak buat yang dia punya tesis pun saya terjun juga. Saya terjun je. Bila saya terjun, lepas tu bila saya bayar, saya mula alamak aku dah bayar lah. Macam tu. So kita akan mula paksa kita buat perancangan. Buat perancangan. Sebab betul-betul sebab dalam keadaan kita buat dalam kita dalam kita ad hoc terus buat, sebenarnya lepas keputusan tu ad hoc, tapi selepas tu kita planning macam tadi Mas cakap kan. Memang dia kata plan tadi, tapi bila nak pergi tu dia terus pergi. Tapi nak pergi tu pun dia akan planning benda kan. Dia tak terus sebab setiap benda yang kita buat mesti akan ada planning. Walaupun buat secara ad hoc. Macam contoh ada setengah orang buat planning dulu baru kerja. Ni sekarang ni dia terjun dulu baru dia buat planning. Pada proses tu. Kan saya ikut karakteristik dari satu planning ialah aktiviti yang berterusan. Yang tadi saya cakap tadi kan karakteristik dia kan berterusan. Tu yang saya kata tadi. Biasa dia kadang-kadang buat macam tu. Ya, betul. Macam tadi lah pergi nak bercuti tiba-tiba rancang tak jadi aku terjun je aku pergi je lah cuti. Lepas tu kita akan plan lah. Okey nak pergi nak mana? Dah start engineer kita. Okey kita pergi ke utara. Okey dah pergi utara. Nak pergi Ipoh dulu. Okey pergi Ipoh. Kan kita planning tu. Dalam perjalanan. Dalam perjalanan tu kita reschedule ataupun kita susun balik. Just planning. Itu yang tapi tak sempat lah masukkan duit dalam sapu surat kan. tak sempat pakai bus je. Atau tu siaga. Kalau cuti main rendah kos akan jadi lebih tinggi. Betul memang betul pun. Ni kalau aku kan kalau planning dia rendah kos dia. Tapi bila tiba-tiba memang kontingensi tu akan tinggi lah. Memang tak dapat nafikan lah. Memang tak terkawal. Tapi setahun sekali bukannya setiap minggu kan. Kalau setiap bulan tu okey lah kan. Kita dapat nak kerja kan. So spending lah. Itu yang kaitan dengan Saya cakap tadi tentang aktiviti tu kena berterusan kan. Maksudnya kat situ itu pentingnya kita punya goal Faid kan. Betul. Dan sejauh mana kita melihat goal tu penting sebenarnya. Itu pentingnya goal dan sejauh mana kita melihat goal itu penting untuk diri kita. Itu yang menyebabkan benda tu berterusan. Gitu. Ya. Sebab kita nak capai benda tu, selagi tak capai kita akan buat je sampai kita capai. Macam contoh kan, saya kan bila saya masuk dalam grup, ada satu grup tu, dia letak grup 4:30 pagi. Tu sebabnya kalau kat Facebook saya tulah okey 4:30 pagi, grup 4:30 pagi. Sebab pukul 4:30 pagi tu lah waktu fresh bangun. Okey kalau bangun tu semalam pergi tajud, lepas tu buka laptop. Macam contoh kan, kalau saya nak bangun 4:30 pagi, saya kena pastikan laptop saya menyala. Kan? Lepas tu letak atas meja, tak payah kemas. Bangun dari meja, saya terus duduk. Macam tu. Kalau saya tak buat macam tu, saya takkan bangun 4:30 pagi. Macam tu. Maksudnya dia kena, maksudnya kalau kita nak buat sesuatu, selain daripada goal, kita kena ada tools. Ya.
kita kena ada alat Ya, yang boleh buat kita maintain dalam landasan nak mencapai goal tu. Macam betul. tu kan. Macam Tools contohlah pada saya buat Faiz pada projek. pukul 4.30 tools pada Matlamat saya Faiz nak bangun 4.30. pukul 4.30 adalah Matlamat laptop. saya nak bangun 4.30. Okay, saya punya matlamat saya nak bangun 4.30. Orang cakap, ada setengah orang cakap, niat tu nak bayang tahajud. Betul, kadang-kadang benda tu macam, saya memang letak, tapi bila saya cakap bangun tahajud, dia tak jadi. Sebab dia jadi macam, yelah manusia, maksudnya kata, sebab macam saya kata lah, saya pun, amalan saya pun masih lemah lagi, saya still nak kan. Tapi bila saya paksa contoh, saya letakkan, aku nak bangun 4.30 nak buat kat kerja ni. Tapi saya ingat dah, sebelum aku mulakan, baik aku semayang tahajud dulu, dapat pahala. Macam tu. Tapi sebabkan goal tu sebab nak bangun, sebab ada setengah saya, dulu saya pernah buat, aku nak bangun tahajud pukul 4.30 pagi, tak jadilah. Setan tu lagi kuat daripada semua saya tidur. Itu. Okay. Jadi kat situ kelihatannya Faiz menipu syaitan macam tu. Macam manipulate lah macam tu kan. Lepas tu saya bangun, lihat-lihat kan. Ya. Lepas tu bila saya dah bangun-bangun, semain subuh dulu lah, nak basuh muka kan. Masih ambil uduk, panggil tajuk dulu. Lepas tu duduk kat laptop. Cuma macam Alan cakap tool tu, maksudnya saya dah siapkan untuk saya nak buat benda tu, saya dah nyalakan laptop saya ataupun dah nyalakan, saya buat sepah atas meja. Bila saya bangun tu, ada kerja yang tak siap. So saya akan dah setting dah. Saya kena buat pergi ke laptop. Kalau meja saya baru buka nak laptop, baru nak letak buku, memang tu proses lah, proses tu. Macam saya cakap tadi lah, bila saya buat projek tadi, saya nak rancang projek 15 tahun akan datang, saya akan ada tool saya ada ni lah format creativity index tu, saya akan buat calculation everything, saya predict. Dia tool. Ya. Ni apa ni? Okay. Mas cakap apa tu? Kenapa dia tak pakai nama dia? Tapi betul cakap promotion project semua broken planning, ada Was cakap pasal promotion project dia lah, dia master kan sama dengan saya. Dia postmortem tak tahu nak improvement phase mana, tapi tu tak apa. Thank you jawab. Yalah sebab saya macam hari tu saya cuti belajar tu pun saya ambil benda yang sama tu. Cakap topik ni sangat dekat dengan saya, cuma kata dia agak berat untuk disantaikan. Tu saya cuba kan. Sebab kalau untuk dari segi kerja, saya boleh buat benda tu. Tapi kalau untuk disantaikan tu saya macam apa aku nak gebang ni, macam tu lah. Nak cakap kan. Itu yang berkaitan yang kata nak kena lah. FI guna something untuk trigger, betul lah. Ya. Sebab saya nak buat sesuatu, saya mesti ada pencetus. Apa cerita ada spark. Tak ada tak, saya takkan ada lah. Macam contoh kenapa macam sekarang Syam dia duduk KL, ramai orang pertikaikan, bini kau tak kerja, wife kau tak kerja, kenapa dia duduk malam? Kata, first saya cakap, trigger saya supaya saya boleh ulang alik ni, supaya otak saya beraktif, saya lebih suka tengok kawasan yang jam, semak, baru saya punya otak saya akan ligat. Saya rasa otak saya akan bersambung. Bila saya jalan daripada stesen ke stesen kan, maksudnya daripada stesen Tanjung Malim pergi ke KL Central naik LRT, lepas tu bila saya tengok orang, lepas tu saya tengok kereta ni ataupun saya tengah drive, kereta banyak tengah berebut nak balik rumah, kat situ dia memang trigger saya punya energy untuk ni. Kalau saya duduk kat tempat di Tanjung Malim, saya akan for sure saya takkan bangun pagi. Pukul 7 saya bangun. Tapi bila kat sini 12 tahun pukul 4.30 walaupun saya tidur pukul 1, pukul 2, pukul 4.30 atau pukul 5 memang saya dah tercegil bibir mata. Automatically. Dah jadi rutin. Itu yang saya rasa macam okey lah. Ya, dia ada jam loceng semula jadi. Body clock kita dah okey, dah setting macam tu. Macam hari tu yang saya pergi Kelantan kan, sampai dah pukul 12.01, tuk pukul 4.30 terjaga. Lepas tu tak boleh tidur. Buka lah buat benda kan. Lepas tu lembik badan. Lepas tu ada satu tahap tu, saya bila bercakap tu, saya rasa saya tengah tidur tu saya bercakap. Waktu petang tu kan, slot tu memang saya panas sangat tu. Lepas tu saya rasa, aku tidur ni rasa macam dia shut off, tapi mulut saya bercakap. Tapi dalam sekejap lah. Tapi masa tu waktu saya kena tidur sebab saya kena nap tengah hari lah. Kat office saya akan nap. Okey. Tapi memang itu rahsianya kan, untuk kita bangun pagi lebih cergas, kita kena ambil nap. Bila kita nap tegak, ada kajian menyatakan bahawa kalau kita banyak fikir, potensi nyanyuk akan kurang sebab dia boleh fikir dia akan mengaktifkan sensor otak baru. Ya, betul.
Ini sebab saya orang kata saya still ikut macam kita punya apa Tuan M lah. Macam mana dia membaca, macam mana dia fikir kan. Walaupun mengarut-ngarut pun dia boleh fikir kan. Dia boleh fikir kan, dia boleh think Ya. kan. So kat situ bila dia berfikir tengok sampai sekarang idea dia semua boleh, sebab dia lah satu membaca, satu lagi sentiasa berfikir. Bila dia terfikir memang dia akan kuatkan masa lah. Tapi ada jenis pula yang jenis yang panggil bila selalu fikir, saya tak tahulah, saya tak baca lagi pasal Alzheimer ni, yang jenis yang terlampau banyak study ke, terlampau banyak apa fikir dia akan jadi Alzheimer. So saya tak pasti, tapi apa yang saya baca, bila kita membaca, kita berfikir, kita buat planning, kita predict, kita buat apa, kita akan melatih otak muscle kita. Bila otak muscle kita automatically dia akan bagi pada badan kita jadi energi. Itu sebabnya saya tak reti nak duduk dan diam kan. Tak kisahlah planning tu jadi tak jadi, belakang cerita. Kan? Yang penting saya ada plan. Setiap benda saya akan plan. Bila plan tu saya tulis, saya akan buat lah. Tu yang saya kata saya ada vision board kat belakang tu, macam-macam saya buat. Tapi saya kena tahu jugalah. Boleh capai tak boleh capai. Kalau tak capai kadang-kadang kita akan back off. Bila back off kita akan buang planning tu. Itu kena hati-hatilah. Kita jangan over. Satu lagi sikap buruk saya ni over confident. Okay. Agaknya tu memang kena ada kan, pada orang yang planning tu memang kena ada kan. Macam mana lah? Overconfident. Orang yang merancang dia mesti kena. Yelah, saya punya konsep ni confident come first. Tak tahu belakang cerita. Sebab itu jadi push element kat saya. Baik, nak tanya lagi. Nak tanya lagi ni. Itu dalam kerja Faid, dalam kehidupan keluarga Faid. Macam mana Faid? Mesti of course Faid merancang untuk anak-anak Faid. Kan? Perancangan. Kalau benda yang bersifat pekerjaan pun boleh kata keseluruhan tu difikirkan sehingga ke 15 tahun yang akan datang. Apa pulangan yang dapat? So, apa Faid fikir untuk anak-anak Faid dan apa pulangan yang boleh Faid dapat daripada anak-anak tu? Mesti semua tengok kat Facebook kan. Hantar main bola, hantar main bowling kan. Okay, memang ada lah. Kan ni Faid kan? Okay, kalau untuk anak-anak tu memang banyak lah saya letak sebab saya tengok saya agak struggle lah lepas dia belajar, sebab saya bukan background daripada lahir-lahir keluar daripada apa orang kata duit ada, tak ada. Memang dulu nak hantar pergi universiti pun kita nasib baik lah dapat duit PTPTN dulu 1,000, itu je lah. Ingat dulu masa pergi ke Batu Pahat tu naik bas kan, hantar bawa baldi, bawa bantal kan, bawa x-ray kepit, naik bas bawa sampai Batu Pahat. Ada siapa hantar ke? Tak ada. Tapi dengan mak abah lah. Dengan mak abah lah gitu kan. Jadi tengahnya ada tu kan. Bila saya dengan 1,000 tu lah memang kata, ingat dulu masa dapat surat tawaran tu kata tanya ada ke duit. Entahlah, tengoklah macam mana kan. Tapi kat situ bila situ saya fikir saya perlu buat sesuatu. Bila saya dah anak, saya perlu buat sesuatu pada saya, pada anak saya. Contoh orang cakap baik banyak betul kau spend untuk anak-anak kau Ya, memang banyak sangat saya spend sebab contoh macam bowling, macam kelas, tuition, macam contoh kelas bahasa ketiga kan. Lepas tu even dalam English pun kan, walaupun saya banyakkan saya struggle sampai universiti pun saya nak cakap tu boleh tu maksudnya penguasaan tu bila dah tua, penguasaan tu okey. Bukan di peringkat awal. Kan? Tu yang kadang-kadang saya confident ni bila benda-benda tu dah complete dia dah build up my confidence tu, sebab saya nak anak-anak saya ni dia confident masa dia kecil dia bina tu. Sebabnya contoh untuk anak-anak dari segi pendidikan for sure saya akan simpan duit saving pendidikan je lah, sebab saya tahu kata duit belajar bukan mudah. Lepas tu rakan-rakan saya yang sini-sini pun tanya, saya tanya berapa kalau hantar anak kat ni, dia tak gunakan beasiswa, dia guna sebab dia contractor dengan sebenarnya. Dia tanya dia beritahu saya habis dalam 1,5 juta untuk saya belajar ni, saya spending. Saya tengah 1,5 juta dia macam tu kan. So saya fikir macam mana aku nak simpan duit banyak tu kan, mana nak tu saya kata tak boleh. So saya kena cari elemen yang lain lah. Contoh tu yang saya kata banyak benda yang saya dari segi saving kan. Okay, yang kedua pasal yang kerjaya, maksudnya dari segi confident. Contoh anak saya hantar saya naik bowling, lepas tu ada yang main bola. Macam bowling saya nampak first saya nak pastikan anak saya ni bukan setakat ni jadi atlet. Bukan target saya bukan je nak jadi atlet macam ni, cuma saya nak pastikan dia ada mingle round, maksudnya dia ada confident dengan kawan-kawan yang lain. Maksudnya bila saya tengok dulu saya masukkan dia main panas, tapi sebab dia ni yang panas tak boleh kan, dia boleh fokus hilang. Dia ke tempat sejuk dia elok kan. Berjemur tak reti. Lepas tu anak perempuan pula bila panaskan kan, dia kata nanti gelap kan.
So kita masuklah, bila main bola tempat sejuk macam nampaklah tahan dia. So kat situ saya nampak first dia adalah untuk nak build up the confidence lah. Maksudnya untuk dia punya build up dia punya confidence, energy dia punya semangat untuk bersaing, untuk menang. Sebab saya dapat tengok tau bila dia daya tahan dia, macam contoh bila dia pergi pertandingan saya nampak emosi dia. Dia bermain dengan emosi sangat, dengan bapak dia push, dengan coach dia bagi semangat, lepas tu dengan kawan-kawan dia tengok apa yang sebelah tu kan. Sebab saya tak pernah rasa benda-benda macam tu. Sebab saya tak berpeluang pun. So saya nak tengok benda tu sebagai kata dia dapat develop anak-anak saya punya dia punya orang kata macam saya daya tahan dia punya skill. Sebab pada saya akan datang ni, generasi akan datang cabaran dia lagi teruk daripada lagi hebat daripada kita yang ada ni. So dia kena buat persediaan yang sangat-sangat amat dari segi bahasa. So dari segi bahasa kenapa saya tekankan baik bahasa Arab pun kau tak tera kan. Tu tak fokus kenapa bahasa ni. Saya kata memanglah macam dekat-dekat lah. Siapa kata aku tak tak fokuskan bahasa Arab, sebab bahasa Cina tu aku tak kerti, bahasa Arab ni aku tahulah sikit-sikit, bukan kamu faham lah kan. Tapi kalau bahasa Cina tak kerti tu. Sebab satu lagi saya melihat dari segi future punya nanti, dia akan mula orang kata dunia macam contohlah saya predict dari segi akan datang China akan jadi negara kuasa ketiga. So saya nampak kuasa besar gantikan Amerika. So bila saya nampak benda tu, saya buat persediaan supaya kata dia orang ready dari segi confident. Itu dari segi tu. Supaya kata dari segi orang kata saya tak nak nanti orang cakap betul kalau kita tak menguasai sesuatu atau bahasa tu, walaupun kita hebat di kampung kita, tapi bila keluar kita dalam environment yang baru, kita agak sukar. Memang betul saya tak dapat nafikan juga Jepun boleh berjaya tanpa bahasa tu. Tapi sebenarnya Jepun agak struggle. Saya pernah kerja dengan Jepun dulu. Kan? Agak struggle untuk bahasa nak memahami. Tapi kalau kita faham bahasa dia mudah. Itu saya kata. Apa-apa pun saya tak nak anak saya tak melalui jangan melalui waktu susah saya lah. Maksudnya saya dah prepare, dah berpeluang macam tu. So biarlah dia lebih apa yang ada saya pada hari ni. So dia memudahkan dia lah. Bukanlah saya kata saya ada banyak harta bagi, tak. Saya tak bagi harta macam tu. Saya hanya bagi yang ada tahu, belajar kau macam tu, kau tahu okay ni yang perlu ni solid, ni kau kena solid, ni kau kena solid. So that's harta yang saya boleh bagilah. Itu dari segi anak-anak lah. Sebab saya tak ada benda lain nak tinggalkan. Sebab kalau nak tinggalkan harta benda pun nanti kan berparang berebut nanti kan. Lebih fikir baik kau tinggalkan kau dengan ilmu pengetahuan yang telah kita bagi untuk ni. Itu je lah. Itu lagi bahagia lah daripada kita tinggalkan. Supaya dia boleh menjalani hidup dia tu dengan baik, dengan orang cakap kompetensi dia tu. Dia ada kompetensi. Kan dia bukan mengikut saja. Dia bukan boleh dipengaruhi, dia boleh mempengaruhi perjalanan hidup ni, dunia sekarang ni memang agak struggle lah sebab bila dengan keadaan sekarang kan, kita tak cepat tukar cara kita kan, macam saya selalu berkongsi dalam keadaan COVID kan, kalau kita duduk contoh dulu rakan-rakan saya yang jadi yang pilot kan, semua hilang. So kalau dia tak tukar cepat kan, dia akan jadi lama ketinggal. So sekarang ni change tu kena cepat je. Dia tak boleh nak tunggu duduk dalam environment dia tu, duduk je kan. Tu susah. Betul. Okey, Faid. Ada masalah tak Faid kalau Faid banyak merancang untuk anak-anak kan? Untuk ada tak budak-budak ni terasa macam tekanan beban. Faid? Kan kadang-kadang ada terbeban, tekanan. Bapak dia ni complicated, over sangat kan? Tahan ni. Ada juga kawan saya pun cakap macam tu Kak. Kata budak kecil kau hantar darjah tempat ni, kau darjah sekolah, kau suruh buat ni, kau surat ni kan. Bancang ascat kan saya suruh. Tak ke budak-budak tu? Dia macam dia, saya ada ikut ada satu ikut Instagram kita punya angkasawan negara kan. Datuk Dr. Syarul Zafar. Saya tengok dia treat anak dia boleh tahan lagi teruk daripada saya. Saya rasa lepas tu bila dia capai kejayaan tu, dia dah fulfill, anak dia dah confident dengan apa yang dia ada tengok. Tu saya kata kalau doktor, dua-dua doktor tu boleh ke situ. Saya ni bukan doktor tau, dari segi psikologi bukan kan. Cuma sekarang ni saya kan, bila kita nak ada daya tahan tu, kita mesti kena terima hentakan. Dalam bahasa muda saya kena hentak tu.
Kan macam mana kita nak push supaya kita nak kuat-kuat, saya kena hentak supaya macam contohlah kita nak nak dapat satu, kita punya struggle, kita kena ada kekuatan kita untuk buat tu. Tu kita kena push the limit tu lah baru kita dapat. Kan kalau kita tengoklah orang-orang yang berjaya pun tak ada senang pun hidup diorang. Kan kita tahu kejayaan diorang ni setahun 2 tahun je, tapi nak capai kejayaan tu makan tahun. Betul tak? Kan macam contoh kan tu sebabnya ada orang kata tak tahulah pepatah ke apa kata bila kita nak meninggalkan satu, biarlah kita berada di puncak kejayaan baru kita tinggalkan. Jangan kita dah maksudnya kita contoh kita dah struggle tu 5 tahun 10 tahun, tapi bila dah puncak kejayaan tu kita dapat 3 tahun je. So better kita tinggalkan bila dah sampai ke puncak tu, kita tinggalkan supaya orang boleh nama kita harum ke ataupun macam itulah. Tapi tak reti saya pun tak reti nak quote siapa tu, tapi saya pernah baca benda-benda tu saya rasa ada benarnya, sebab kalau kita tak push the limit, kita tak tahu ke mana boleh kita pergi. Macam saya cakap dulu lah, saya pernah list to do, saya pernah push sampai 20-30 aktiviti sehari macam saya power lah. Dah last bila saya tahu rupanya aku 10 je. Macam tu lah. Maksud bila kita tak push waktu kita apa yang kita tak boleh buat, gitu. Sebab setiap manusia ni bila kita push the limit, dia akan ada kuasa luar biasa dia akan keluar. Dia ada giant dalam badan dia. Ya. Biar dia orang tahu ni. Biar dia orang tahu semua skill kita sediakan dia orang, sebenarnya dia akan besar betul. So sekarang memang betul lah. Saya nak skill-skill yang saya ada ni, saya kat universiti lang saya baru develop skill. Dulu saya ingat dulu masa kat sekolah, saya tak tahu lah kawan saya ada masa kecil ni, dulu dia ada dalam grup ni, dia follow. Dulu macam ni saya dulu jenis yang rendah diri tau. Bayangkan pergi sekolah pakai seluar pendek, kan kita malu. Duit tak ada, seluar pendek tu murah. Tu yang pakai seluar pendek. Lepas tu rambutnya tak dipotong, nak pergi potong rambut duit tak ada. Tunggu abah ada rel tu baru boleh potong kat rumah. Lepas tu rambut pula jenis yang kembang kan, kerinting kan, kembang kan. Lepas tu pula spek pula ganti pun jenis yang besar, jenis yang murah kan. Pakai spek besar kan, dah janab kata satu kan. Lepas tu muka masa tu teruk sikit pasal ada pistol. So masa tu memang waktu sekolah tu jenis yang rendah meredam lah, maksudnya orang kutuk panggil seluar senting kan. Bukan kan, seluar senting. Lepas tu rambut kembang. So kita macam tapi kat situ alhamdulillah sebenarnya saya turning kat situ. Masa sekolah dulu memang saya kelas belakang. Bila saya naik tingkatan tu yang saya mula dari belakang tu saya pecut ke depan ke depan. Sampai saya pindah ke teknik baru saya mula nampaklah confident tu ada kat saya. Dulu memang saya ke belakang sangat-sangat, saya sangat rendah diri lah. Memang kena nampak ini memang jenis yang jelas sebab penampilan kita kan, orang ejek kita sekolah kat bandar kan, orang kat bandar jenis yang ada duit kan, kita tak ada, kita pakai apa yang ada je kan. Dulu ingat lu awal sekolah rendah pakai seluar pendek, kata sebab mak pernah kata duit beli seluar panjang mahal, pakailah seluar pendek, tapi kita malu sebab kawan semua pakai seluar panjang. Yelah, betul-betul. Waalaikumsalam Mama Mamat. Okey. Faiz, ada lagi apa yang Faiz nak tambah tak? Okey, ada satu sebelum lah, mungkin dah sekarang pukul 10 tu ingat sekejap kan. Dalam 50 minit ada, dah Faiz. Ya kan. Lepas tu saya ada last yang tadi karakteristik yang kedua ialah berkaitan macam mana kita punya step, langkah-langkah untuk kita merancang. Cuma saya nak relatekan sikit lah, nak relatekan sikit dari segi kewangan lah sebab macam saya cakap mula-mula tu, kalau kita bergaji pun 40,000, 50,000, kalau kawan-kawan saya semua dalam umur sekarang ni memang dia orang gaji tu. Masing-masing kawan gaji dia orang punya, memang tu dia punya range. Dan saya pun tengok kan, besar kecil besar. Tapi pada saya cukup bangga sebab saya tak letakkan pencapaian atau kejayaan tu dari segi nilai ringgit lah. Sebab macam mana kita nak uruskan lah. So saya nak relate lah. Maksudnya kata step planning ni dengan macam mana kita nak menguruskan kewangan kita lah. Tak kisahlah gaji 20,000 ke, gaji 500 ke, 6,000, 1,000, 2,000. Bila kita uruskan dia cukup. Contoh kat sini saya ada tulis kat sini ada 4 langkah. Maksudnya first menentukan matlamat kewangan. Maksudnya contohlah saya ambil paling mudah. Berapa perbelanjaan saya sebulan yang saya perlu buat. So saya letak figure, contoh satu figure saya letak aku nak sekian-sekian ni setiap bulan, maksudnya hutang sana, simpan sini, that's amount yang perlu ada. Lepas tu pula tu tak cukup bulan tu berdasarkan gaji. Contohlah kita makan gaji kan, tak cukup. So tak cukup tu ada negatif sebab ni satu lagi saya letak saya punya push factor.
saya tak meletakkan comfort zone tu sebagai saya punya ni. Maksudnya saya selalu mengeluarkan diri saya daripada comfort zone. Sebagai contoh, kalau saya gaji RM6,000, saya akan letak perbelanjaan saya gaji RM12,000. Macam tu. Maksudnya sekali ganda. Saya dapat RM6,000 tau. Tapi saya letak perbelanjaan saya RM12,000. Bila macam tu, saya akan push the limit. Sebenarnya saya akan keluar daripada zon selesa. Sebab saya nak capai gaji saya matlamat. Orang akan cakap, kau gila Pai, negative expenses tu. Yes, memang negative expenses. Tapi saya percaya bila saya keluar pada zon selesa, saya akan dapat tu. Alhamdulillah, sampai hari ni, that formula menjadi. Sangat-sangat menjadi. Kan? Ada setengah orang cakap, dapat duit, kita bedak, simpan, lepas tu ngam-ngam kosong. Selalu ni kosong lah, selalu orang. Kan? Tapi saya negatif. Negatif saya bukan sikit, negatif saya sekali ganda. Tu yang saya letaknya. Saya tak tahu sifu mana saya baca, tapi saya tahu saya meletakkan diri saya dalam keadaan yang tidak selesa. Tu sebabnya matlamat kewangan saya memang negatif. Every month. Sebab saya tahu. Bila saya negatif. Tekan ke untuk kejar benda tu? At the first, yes. Tapi bila dah jadi istiqamah, konsisten. Dan satu lagi bila kita buat tu dan setiap perkataan kita doa, dan doa tu Tuhan makbulkan, dan macam saya cakap, kalau kita buat baik untuk dapat baik dan kita jadi baik. Tu sebabnya selalunya tu kan. Tu saya tu satu. Maksudnya meletak kewangan lah. Kalau saya letakkan ni saya memang kata. Ada seorang cakap, tekan yang kau hidup kau baik, tapi setakat ni okey lagi lah, tak ada buat jambatan, tak jalan seorang-seorang kat tepi jalan, tu okey lah. Boleh senyum. Tak gila okey lah. Rambut pun ada lagi okey lah lang. Okey, yang kedua. Yang kedua lah, kita kena jejak ke mana perginya duit. Ini pun Syam selalu menyampah juga lah, sebab saya akan minta bil. Resit. Mana-mana. Okey, mana sini resit. Ini pun memang saya suka simpan bil atau resit. Tu kadang sebulan tu penuh tebal tu kan. Saya pergi PL. Lepas tu saya bukan kira pun. Sebab saya nak tracking duit di mana je. Simpan. Lepas tu maksudnya saya tak kira ujung tahun tak kira sampai ujung bulan tak, maksudnya saya akan tracking, duit ni aku kat sini. Contoh macam tadilah setiap minggu pergi makan belanja 400. Okey, apa benda kau belanja buat kan. Tengok bil. Okey, ngam 400 cukup. Itu je, nak tahu duit tu mana je. Tak kira kau beli apa, tapi saya kata duit tu nak ke mana pergi. Ada setengah orang cakap tengok bil, kau ni kena kop tu sampai tengok bil kan. Tak. Maksudnya bukan maksud tu. Maksudnya kita tengok bil tu kat mana duit tu pergi. Duit tu ke mana hilang, cicir ke, tak cicir ke kan. Dan saya akan tracking semua setiap bulan tu. Memang dalam saya ada Excel saya. Selama 10 tahun, 12 tahun saya kerja, 15 tahun saya kerja, saya akan tracking duit tu daripada Excel. Masa daripada gaji saya sikit sampai gaji tak adalah banyak, cuma ada, saya tracking. Even single sen pun saya akan tracking. Saya akan cakap, apa lah? Tak cukup RM5 tadi pergi mana? Itu memang Syam akan selalu bengang saya. Dia kata, bukan dapat parking tadi. Oh, ya ke? Okay. Dah dapat tahu dah. Tu je. Sebab dia nak tally kan dia. Kan? Maksudnya saya spending tapi katakanlah tak boleh track RM5 tak boleh track, Syam pula lupa bayar parking. Memang dia kena. Jadi apa kat Faiz? Itu jadi apa kat Faiz? Saya kata macam stres. Mana pergi duit tu macam tu saya fikir. Bila dah dapat saya walaupun RM5 saya kata bila saya dapat tahu dah, okey dah. Ataupun duit tu macam pergi yang tak sepatut, contohlah contoh beli yang bukan-bukan, saya kata tak apa, tapi penting saya nak tahu duit tu ke mana je. Maksudnya berapa jumlah masuk, saya tak macam contoh sebab dulu saya belajar kan. Okey, air yang masuk dalam pipe ni bersama dengan air yang keluar. So macam itulah. Maksudnya apa yang duit aku buat ni mesti banyak keluar. Kalau hilang kat tengah tu mesti ada benda yang tak betul lah kat diri dia. Contoh kan saya cakap kita nak tahu gaji kita ni okey tak okey, duit tu akan hilang kat tengah, tak tahu mana pergi kan. Tapi alhamdulillah sebab saya takut tak ada nilai berkat tu. Sebab saya cakap duit tu hilang kat tengah, tak tahu mana belanja kan. Tapi saya syukur kat benda tu, saya pastikan duit saya, apa yang saya dapat tu itulah saya belanjakan. Supaya kata saya dapat nilai apa, tahu punya rezeki bulan ni berkat kat aku. Sebab saya tahu kat mana duit tu pergi. Sampai zaman tu saya fikir lang. Kan? Okey. Tu yang ni. Kalau aku tipu je lah. Sebab itu langkah mudah yang ni. Kalau macam Faiz dia tak boleh hidup macam tu yang ni. Dia tak boleh tidur. Saya akan fikir. Saya tak tidur. Bayar parking kat M-Corp Mall. Okey. Dah cukup.
Walaupun tak ada resit tapi betul lah buat benda tu. Oh, Akbar. Okey, lagi. Okey, yang Okey, ketiga. sampai saya tanya. Adakah, okey, Faik kata kalau saya sebenarnya nak jejak duit tu just nak tahu dia pergi mana je kan. Tapi adakah kesan kalau kita tahu jejak duit kita tu pergi mana kepada kita merancang penggunaan duit seterusnya pada bulan-bulan seterusnya? Adakah kesan? Tak. Tak ada, macam ada setengah orang, ada setengah orang legit. Jejak je macam setengah orang, dia kena kod dia akan aku tarik lah ni. Kan? Maksudnya contoh ada kawan saya ni saya tak nak sebut nama lah ke office. Dia pagi hari tu kita orang pergi Kuantan, nak pergi Kuantan. Pergi Kuantan ada pergi visit lah satu tempat. Pagi tu sebabkan kita makan kat McD kat apa yang sebelum naik tu, beli McD kat Petronas ke Shell kat situ kan. Dia punya belanja sehari RM10 je. Bila kita orang tahu lah memang dia set macam tu kan. Set macam tu RM10. Lepas tu pula kami makan McD sarapan pagi kan sebelum pergi Kuantan tu. Kan McD kat situ kan lebih kurang kalau paling murah pun RM10. Dia RM10. Yalah, betul. Okey, dia makan RM10. Okey lah, tak apa, dia pun makan. Okey, makan. Lepas tu berjalan Kuantan, tak apa, tengah hari tu tak apa sebab makan kat dia tu orang belanja. On way balik, kita singgah Genting Sempah. Pergi McD juga. Dia tengok-tengok kan, kita orang order lah macam-macam. Saya dah lapar makan kan. Dia tinjau kan. Kata kau nak apa? Tak ada, tengok je. Ambil je. Tengok je. Rupanya kita orang lupa yang kita orang dah bawa dia tempat makan yang dia menyiapkan belanja dia dah habis baru. Padahal kita orang tahu dia memang jadi pihak macam tu. Dia banyak menyimpan Faid kan? Banyak menyimpan. Dia memang banyak menyimpan. Kalau sebulan gaji tu saya ingat, kalau setiap 25 bulan, government kan dia gaji 25 bulan kan. Kalau saya naik kereta dia, saya tak tahu kat mana. Dia pagi-pagi tu dia hilang, dia pergi ambil duit, semua keluar duit daripada bank dia. Kan, dia letak dalam kereta untuk dia bedak-bedakkan. Maksudnya dah masuk SB kau tahu keluar-keluar. Duit dia banyak sih. Kalau dia belanja banyak tu lah. Itu pula. Itu cakap, ingat aku dah teruk punya. Itu lagi teruk punya. Dia macam kalau dah RM10 belanja atau macam saya, memang saya letakkan setiap perbelanjaan saya daripada dulu sampai sekarang pun banyak tu. Tapi saya kata ada setengah benda contoh kan, kita makan hari tu biar ataupun kita bayar untuk kawan-kawan. Sebenarnya saya percaya hari esoknya orang akan belanja kita dan benda tu pun tak habis pun. Macam contoh yang lain, kalau ikutkan saya punya belanja saya setiap bulan 300 poket saya. Maksudnya ikut sama macam nilai dia juga RM10. Tapi saya pun bila kadang-kadang saya makan pun saya bayar je, tak masalah. Tapi bila ada 2-3 tempat pun pergi makan pun orang belanja saya. Maksudnya duit tu habis tu pun dia macam macam kalau kita spending untuk diri sendiri pada macam orang kata tak semestinya duit yang kita pada saya duit tu yang yang ada dalam poket kita tak semesti duit dia. Kadang-kadang kita penjaga amanah je. Cuma dalam perut saya hanya ada dalam poket saya duit belanja 300 je. Itu je. Tapi benda tu bila saya buat dan saya tak macam contohlah kalau saya tak habis duit RM10 itu saya tak makan kan. Itu saya seksa diri saya lah. Sebab saya ni bukan jenis yang saya kena makan sebab nanti angin naik badan masuk perut kan. Jenis yang kalau tak makan naik kepala. Naik kepala kan, balik meja. Inai tahu lah benda tu kan, tak tahu lah Inai dengar kan. Maksudnya. Okey, baik. Yang ketiga tadi baik. Okey, yang ketiga menilai tabiat berbelanja. Inilah. So macam mana yang ketiga kita tahulah macam mana nak menilai. So saya tahulah rupanya time belanja aku macam ni. So kita spending, kita buat kan. So kita tahu dah macam nak nilai. Langkah keempat ialah menulis rancangan perbelanjaan anda. Sebab macam saya memang selama saya bekerja, saya ada satu Excel daripada dulu saya buat tahun 2006 sampai sekarang. Saya pakai Excel yang sama. Dalam tu ada banyak sheet kan. Excel kan lebih banyak sheet kan. Kalau saya buat graf, saya boleh dapat tahulah graf saya macam mana. Perbelanjaan saya. Sheet tu memang daripada start saya kerja, first kerja sampai sekarang ada sheet tu. Memang saya simpan dalam sheet tu, saya simpan. Itu dari segi kewangan lah sebab benda tu saya agak konsisten benda tu. Macam saya cakap lah, saya ni bukan jenis yang dilahirkan orang berduit. So saya kena bekerja, saya kena bina legacy saya supaya saya ada benda-benda macam tu kan. So saya lebih appreciate lah dengan usaha saya ni, saya akan buat kata tracking tulis sebab benda-benda tu saya kena tulis. Kalau saya tak tulis saya tak boleh. Kan mention box saya kena tulis, kena buat everything. So bila saya dah merancang kewangan saya pun saya kena tu. Itu sebabnya saya agak macam contoh lah, maksudnya orang selalu cakap, Faik, kau takkan duduk kat rumah kelinci blok 2, rumah blok BKL tu kan.
Takkan menyewa sampai ke sudah? Yalah tak apalah, aku selesa kat sini, apa salahnya? Kan? Itu maksud dia kata tak perlulah kita nak spend. Contohlah, bukanlah saya kata saya ni tak nak beli rumah apa, beli tapi saya bagi dapat orang lain untuk sewa lah. So saya duduk dekat sini, pada saya keluarga saya still lagi kecil lagi, saya selesa. Lepas tu yang paling penting, depan rumah buka pintu, rumah mentua, senang. Itu kelesaan ya, sebab saya bekerja siang malam sampai lewat malam kan. So ada orang tengok. This is ultimate saya lah. Kalau nak pindah tempat lain saya boleh, tapi kat sini orang tua depan saya, lepas tu yang Shah Alam pun dekat. So saya rasa convenient untuk saya access. Lepas tu wife pun saya pun boleh gunakan masa yang ada untuk bakti pada parent dia yang ada ni. So dekat. So tak ada masalah. Kalau dia masak dia bagi lebih kat situ. Itu kat situ yang jenis-jenis yang consideration tu. Bukan saya kata orang cakap kau duduk rumah apa kedekut duduk rumah duduk sini parking kereta tolak apa semua dia cerita kan. Kata ada rumah simpan bagi orang sewa. Alamak, Najib Ibrahim ni kawan saya cash flow management ni. Dia daripada kecil ni duduk dengan saya kan. Okey, baik. Tadi Faid ada cakap pasal hidup Faid yang dulu adalah susah zaman kanak-kanak. Jadi perkara itu menyebabkan Faid rasa Faid nak ubah dan tak nak bagi efek kepada anak-anak melalui kesusahan tersebut. Nak ikutkan Faid kan? Ramai je orang hidup susah. Ramai je orang hidup susah macam Faid. Malah lebih susah pun pada Faid. Tapi dia orang tak berubah apa macam Faid dan tak boleh ikut macam tu. Faid rasa kat situ mana kekurangannya, mana ketirisannya menyebabkan dia tak boleh nak fikir bahawa dia kena ubah hidup dia tu. Faid faham tak Alam soal? Yalah, maksudnya ada ya. Kalau kita pergi NGO dulu kan, kita buat kan, dah lah miskin, susah, lepas tu rumah kotor, tak kemas, kan? Dia typical maksudnya kan. Orang susah macam tu kan. Rumah buruk, baju kotor. Sebenarnya saya kata macam saya cakap lah, memang betul saya tak susah apa masa saya join dengan Yayasan Salam sebelum ni pun. Saya rasa saya tak letak diri saya susah pun. Cuma kata saya yang menyusahkan diri saya supaya saya beli ni. So sekarang ni bila saya tengok saya ada orang yang lebih susah, macam contoh kan, ada yang lebih susah pada saya, kita kena keluar lah. Maksudnya mungkinlah sebab walaupun saya susah, arwah mak dengan abah sampai ni, dia susah mana pun ataupun dia tak ada duit sekalipun, tapi bab belajar dia beratkan. Dia takkan ada kompromi bab belajar. Maksudnya, so bila dengan belajar ataupun dia bagi peluang untuk kita belajar, kita akan mengubah nilai kita, ubah nasib kita. Contoh kalau kita tengok saya pergi yang join kan, diorang ni tak ada peluang untuk diorang nak explore diri diorang pun. Kan? Dia sampai tahap diorang tak boleh nak belajar pun, tak boleh duit untuk nak pergi belajar pun. Kat situ mungkin saya tak boleh nak cakap lah dia itu dah nasib dia. Tak, pada saya sebabkan mak dengan rahmat dengan abah saya selalu cakap kau susah mana pun kata kau kena belajar. Kata jangan kata tak belajar, aku ni tak ada harta, yang penting dengan belajar ni dapat mengubah nasib kau. Betul, itu memang betul. Dengan belajar dapat mengubah nasib. Saya tak nampak macam contoh kalau sebelum dia pergi kan, semua diorang ni tak ada peluang untuk belajar. Kalau diorang belajar, saya rasa diorang mesti akan mengubah nasib diorang. Kan? Macam contoh mak saya susah, takkan saya nak jadi dia susah. Bapak saya susah, takkan dia susah. Bila saya belajar, saya tahu bila belajar ni saya dapat susah. Saya ingat dulu kan, saya ingat masa sebelum saya masuk universiti, masa sekolah saya cakap, sebab saya dulu bila saya ada kereta, keluarga saya ada kereta masa zaman saya belajar kat Universiti UiTM. Itu first kereta keluarga kami lah. Sebelum tu saya cakap dengan mak cakap, mak dah besar nanti, dah habis belajar, orang nak beli kereta untuk keluarga kita. So masa belajar itulah saya dapat kereta. Tapi nak dapat kereta tu macam-macam lah buat kan, jual sana jual sini kan. Macam tadi Najib kan, saya pernah ikut dia pergi jual sabun rumah ke rumah kan, jual sabun susu kambing kan. Lepas tu pandai ikut dia kan. Lepas tu yang banyak yang benda tu, sebab bila kita belajar sebenarnya kita dapat keluar daripada tu. Orang cakap tak nak pendidikan mesti tu yang kalau Yayasan Salam buat kan, semua murah education. Kalau kita bagikan dia takkan, yang penting kita kena bagi pancing kat kita. So mak bapak saya telah bagi pancing kat saya, bukan setakat bagi ikan. So tu sebab sampai sekarang saya dah ada bot untuk saya pergi belayar kat luar. Macam tu. Dulu dia bagi pancing, sekarang dia ada bot. Sebab dulu diorang mungkin dibagi ikan saja tapi tak ada dibagi pancing.
Tu sebab mungkin kelompok dia, contohlah kita tengok orang susah kan, mungkin dia dalam environment, tapi kalau ada seorang anak dia keluar ataupun dia keluar diberi ilmu berkaitan dengan belajar tu benda ni, dia mesti akan keluar daripada kemiskinan dia. Tu saya percaya, sebab education memang sangat-sangat penting. Tak kisahlah kau susah mana pun, kau teruk mana pun, belajar mesti ada. Kena sekolah, kena belajar, itu penting. Sebab itu yang boleh keluarkan kita dari kita punya zon kita, maksud zon kemiskinan kita. Siapa yang saya nampak yang macam Alan cakap tu memang tak ada. Jual sabun. Dulu pembedahan untuk Umairan fikir mungkin kurang kot. Umairan tak fikir mungkin lah. Maksudnya dulu kita tak ada internet, dulu buku-buku self-help tu tak banyak. Mungkin banyak cuma kita tak sedar. Mungkin orang yang ada duit dapat baca macam saya. Buku memang tak ada, hanya buku teks pinjaman, nak beli buku memang tak ada lah. Itu memang susah. Cuma sekarang macam tadi, saya diberi peluang untuk belajar, itu saya dapat keluar. Tapi kalau saya pun macam kat tempat dia orang yang tak keluar, mungkin dia tak diberi peluang untuk keluar. Macam cerita Alang pasal anak orang asli tu kan, yang dia boleh keluar untuk dia boleh bantu kan, yang tu. Kalau dia tak diberi keluar, saya rasa tak diberi peluang kan. Tak beri peluang untuk belajar, saya rasa dia akan ikut legasi dia sampai apa sudah lah. Dia kena didedahkan lah macam orang kan. Tu sebabnya kalau kita buat program kan, kita tengok budak-budak, kalau dia tak ada, kita sekolahkan dia orang. Tak ada sekolah, baca buku, bagi buku kat dia orang supaya baca. Tu yang saya nampak lah dari segi orang kata desire untuk kita keluar daripada zon kemiskinan apa kan. Even kerajaan kita pun peruntukkan banyak duit pada pendidikan sebenarnya. Tu yang sebenarnya berlaku. Okey, lagi Faid? Ada tambahan isi tentang 4 langkah rupiah tu? Tak ada dah. Itulah last kali yang pasal menulis perancangan tu, saya ada baca buku yang berkaitan dengan kompas kewangan tu. Just share lah maksudnya daripada gaji kita tu, kita letakkanlah 30% simpanan wajib. Maksudnya apa persen tak kisahlah, daripada rumah ke emas ke unit trust. 60% perbelanjaan kita bayar rumah. Kita tahulah rumah yang mana kita duduk, mana rumah yang kita invest ataupun so macam contoh rumah yang kita duduk tu jadi perbelanjaan lah. Kalau rumah yang kita invest tu yang kita dapat sewa daripada tu, kita rumah kita invest lah. Lepas tu 5% daripada dia adalah sampah. Maksudnya sampah ni ialah macam kita pergi tengok wayang, makan lepak-lepak, itu just 5% daripada tu. Dan 5% lagi kita contoh siapa yang bayar kat kredit ataupun pinjaman peribadi, itu yang bocor. Maksudnya kalau kita tahu kerana kompas kewangan kita tu, insyaAllah macam saya cakap tadi, gaji 5,000 gaji 1,000 pun rasa cukup daripada gaji yang 40,000 rasa tak cukup ya. Saya ada kawan saya macam tu, macam-macam dia punya expenses dia. Dengan gaji dengan keadaan saya compare. Saya selalu compare saya dengan kawan saya. Maksudnya saya alhamdulillah saya rasa bersyukur sebab saya merasa saya lebih daripada dia walaupun gaji saya sikit. Tapi hidup dia susah sebab gaji dia banyak tapi terlampau banyak. Dia punya kelompongan dia tu banyak. Dia terlampau tinggi. Terlampau tinggi. Kat sini macam tak nampak charity lah. Dalam pusat-pusat ni charity Faid letak dekat mana? Mana? Perbelanjaan. Dalam tu kat tu perbelanjaan 60%. Dalam 60% tu? 60% tu lah. Belanja tu lah. Dalam belanja tu lah. Kalau charity kat situ lah. Ya kat situ. Sumbangan ke sedekah ke apa semua kat situ. Itu kena ada tu. Baru-baru ni Alan dengar AKPK lah. AKPK. Dia cakap pastikan hutang kita jangan melebihi 40% daripada gaji yang kita ada. Faid ada pandangan tentang perkara tu? Dia lah dalam dunia sekarang ni tak ada hutang, tak adalah orang kata nak beli kereta, tak adalah rumah kan. So dia sebenarnya kadang-kadang ada sekarang ni macam contohlah sifu-sifu hantar ke sifu-sifu pelabuhan tulis. Kadang-kadang dia gunakan duit orang lain untuk invest kan. Macam orang guna ada people money kan. So kat situ pun saya kata maksudnya dengan hutang ni kita bina legacy. Dia macam ni, ada istilah orang cakap ada yang 40% tu mungkin dia letakkan sebagai kereta, hutang yang solid yang kita pakai. Maksudnya kereta, rumah, apa lagi? Loan peribadi, pinjam apa semua lah. Itu yang mana tak bagi pulangan. Dia bagi macam contoh kalau kereta kita pakai sendiri, melainkan kita hutang kereta tapi kita bagi sewa kat orang.
ataupun kita hutang pakai hutang kita tapi kita buat macam jadi Grab kan, dapatkan invest. So benda tu tak boleh dikategorikan sebagai hutang tu lah, sebab dia jadi kita punya tool untuk ataupun benda tu untuk kita dapatkan. Dan pada saya dengan 40% tu jenis yang teruk lah, macam hutang peribadi kan, yang berbanyak tu hutang kad kredit yang 100%, itu memang dia letak limit tu lah. Misalnya kalau hutang tu membantu kita untuk boost, macam contoh kita beli rumah kan dengan RM800 sebulan tapi kita sewa RM1,600, adakah itu kategori hutang? Itu kita punya aset. Itu yang saya sebab bab financial ni saya tak adalah pakar, tapi bila saya melalui pengalaman, bila saya kata kalau kita beli rumah tu untuk kita beli, saya tak kategori itu sebagai hutang. Itu adalah investment saya. Even kereta, kalau saya beli kereta tu lepas tu saya sewakan kat luar ataupun bagi orang lain jadi ni atau contoh beli airport transfer, contohlah beli kereta Alphard ke paling besar-besar pergi buat airport transfer, saya rasa tak hutang. Benda tu jadi saya punya investment kereta tu, walaupun dia liability tapi bila kita cover dia lebih. Macam contoh rumah bayar 800 tapi dapat 1,800, kat situ je jadi tool kita. Pada saya macam tu je lah saya apa dia? Najib Ibrahim ni cakap apa tu? Nak buat loan pun minimum komitmen kena 60%. Betul. Itu dari segi bank lah, sebab itu indikator setiap bank lah. Tapi kalau contoh kalau kita ada side income yang lain, itu benda boleh gunakan lain lah. Itu banyaklah nak kena tu this technical part lah. Sebab saya pun ada satu file yang saya buat untuk financial profile saya. Daripada A tu saya masukkan lah semua. Kat situ yang saya sebagai bullet untuk saya buat loan untuk saya beli aset-aset lah macam tu. Maksudnya bukan semata-mata payslip, tapi dia ni just kenapa dia masuk dalam ni? dia kata bila nak siap agaknya. Dah pukul 1 jam lebih lah dia kata. Cepat sikit siap. Tak ada itulah. Okay. Alright. So, itu je masuk lagi. Bukanlah. Line you tak clear. Korang silakan bercakap. Okay. Ingat bagi indicator stop. Okay. So kata bila Alang ada boleh cakap banyak. Itu yang jadi 1 jam lebih. Okay, baik. Lagi ada apa lagi tambahan, baik? Itu kot. Lepas tu nanti next topik masa. Itu pun related dengan masa saya dengan ni juga ni. Dengan saya. Maksudnya dekat lah. Topik-topik yang saya pilih tu banyak dekat-dekat lah. Tapi topik tu nak cerita secara santai tu susah sikit lah. Saya ni bukan storyteller macam Alang kan. Yalah, tapi hakikatnya pada malam ni kan, pada sesiapa yang bersama dengan kami malam ni, ini adalah topik yang menarik dan secara personally pun Alam pun bukan jenis macam ni pun, bukan jenis Fakih pun. Jadi banyak ilmu yang dapat dan mula rasa macam lepas ni nak kena susun. Itu satu ilmu yang sangat bermanfaat kepada sesiapa yang bukan pengamal rigid dalam kewangannya, sehingga RM5 pun dia nak kena cari di mana dia laburkan RM5 itu. Kawan saya yang tu pun dia ajak saya. Dan rasa ramai macam tu. Tapi kalau kita buat benda tu tersusun, kita lebih berhati-hati dalam membelanjakan duit yang kita ada. Kan? Meskipun kita bukan kedekut, tapi kita berhati-hati. Betul. Sebab dia sampai tahap macam contohlah, maksudnya kalau orang anak nak apa-apa pun kita boleh bagi tu, nak keluar pergi mana pun tanpa fikir tak ada. So bila macam tu saya rasa itulah kekayaan yang saya rasa cukup, tak perlulah ada duit yang atas shilling ke dalam hari kena ada, tak ada. Ataupun nak pergi beli masuk kedai tu bawa bread plastik hitam kan, bayar cash kan. Yang scam kan. Saya rasa kebahagiaan yang ada ialah macam mana kita uruskan sumber yang kita ada tu. Itu. Baik, soalan daripada Najib Ibrahim. Soalan saya, setuju tak perancangan yang keterlaluan boleh buatkan orang wujud penyakit anxiety? Over ni itu tak perancangan yang keterlaluan juga kan. Maksudnya terlampau detail merancang. Dia mungkin over lah. Macam contohlah macam saya cakap awal-awal dulu. Dalam to-do list saya buat sampai 30.
Dan lepas tu saya nak capai tu, saya rasa susah sangat. Saya rasa macam, alamak tak capai, worstnya hidup aku ini kan. So bila kita dah tahu kat mana mampuan kita, kita dah push the limit, so kita lower down sikit supaya kita boleh capai. Tu sebab dia apa-apa pun, kita planning for the worst, supaya kita tahu benda yang kita boleh, tak boleh, kita akan reduce. Tu yang kita tadi dalam karakteristik tu, kita kena making decision. Bila making decision, kita tahu kat mana keupayaan yang kita boleh tahap capai. Sebab ada sampai satu masa, contohlah saya sampai tahap contoh umur 40, saya rasa saya dah mula kurangkan segala aktiviti yang terlampau saya nak kejar. So saya nak cool down kan. Tu sebabnya saya ada target 44 is a stop untuk saya, bukanlah learning ni sampai habis, tapi untuk dia ada maksimum. Tu saya letak PhD sampai only 44 supaya lebih dari tu saya just bagi balik, to give back to the community. Tu je maksud saya. So dah takkan lebih-lebih lagi. So learning tu still lagi dia tak heavy lah. Supaya saya dapat kawal saya punya macam tadi lah, penyakit anxiety, eczema, Alzheimer. Alzheimer lupa kan. Okey, tapi memang hakikatnya apa-apa yang saja yang keterlaluan dia akan beri efek yang negatif. Apa-apa saja pun. Kita makan keterlaluan akan ada efek negatif. Contoh. Begitu juga dengan sikap kita yang sebegini. Adakah, mungkin ni adalah soalan terakhir daripada Alang. Adakah Faid merasakan bahawa dengan apa yang Faid buat ni, Faid tergolong dalam golongan, of course bukan orang pandang enteng soal-soal pengurusan. Dua dia. Adakah Faid tergolong dalam golongan sederhana atau golongan keterlaluan? Saya tak sampai orang kata, nak kata sederhana pun tak juga, nak kata over pun tak, sebab dulu yes saya pernah over confident kan, sampai saya sendiri pun saya tersungkur kan. So sekarang nak kata sederhana tak juga, dia atas sederhana, bawah sikit keterlaluan. Apa dia lah? Okey. Dia lebih dia lebih sikit pada sederhana. Lebih sikit pada sederhana sebab saya ni agak kata jenis yang proaktif tau. Saya bukan reaktif. Saya jenis orang proaktif. Saya sebab sejak ni memang daripada saya kerja ni memang saya memang proaktif. Saya bukan jenis yang react. Saya akan lebih. Kalau bos saya cakap ni, saya akan cakap dulu satu lagi. Kalau dia pandai sini, saya mesti pandai lebih pada dia tu. Macam tu. Tapi saya tak over. Okey, bagus. Itu ada kata Jack Ma dia cakap dia cakap dia akan ambil pekerja yang mana kalau pekerja tu dia tengok boleh jadi bos dia. Betul. Ada sikap yang boleh menjadi bos kepada dia. Dia akan ambil pekerja tu. Itu Jack Ma. Dia pakai servant leadership. Betul. Faid, kita punya siaran ni macam agak tersangkut-sangkut. Betul lah, mungkin dah lama kan. Betul. Ya betul. Alang rasa macam dah lama dan mungkin bagus untuk kita, mungkin ada Faid kata akhir untuk stop Faid. Kan? Okey lah, untuk kata-kata akhir tu sebenarnya dalam hidup kita ni memang penuh dengan perancangan. So kita tak boleh nak lari pada kita merancang. So setiap hari kita akan merancang, even kita nak pergi makan pun kita merancang, nak makan kat mana, nak minum apa, semua kita merancang. Tu sebabnya kita tak boleh lari. So bila nak lari tu, so kita kena buat lah dan kita kena lalui. Itu je lah. Okey, terima kasih pada Faid dengan sharing malam ni. Pada Alang ini adalah sharing yang sebenarnya di luar daripada Alang punya bidang lah. Bidang Alang lain. Bidang Faid yang bersifat teknikal, bersifat ini berbeza dan ia adalah sangat menarik. Dan Alang mengharapkan bahawa slot kita malam ni juga mendapat capaian yang ramai sebab ini adalah menarik. Tak tengok lagi. Pada Alang, walaupun kita nampak yang melihatnya ada 4, 3, 5, 6, sekejap tadi ada 7. Lepas tu jatuh balik, tapi tak apa. Pada Alang harap dia dapat capaian yang menarik sebab ini adalah cerita yang menarik, lagi-lagi kepada orang yang bukan amalan dia sebegini. Dan tahniah Faid tergolong dalam orang-orang yang dalam kelompok yang lebih sikit pada sederhana, kurang sikit pada keterlaluan. Dan Alang rasa kita akan berhenti di sini. Terima kasih kepada semua yang maintain bersama kami hampir 1 jam setengah. Dan sudah tentu pada Alang bermanfaat dan Alang mengharapkan semuanya mendapat manfaat daripada sharing kita malam ni.
Dan kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Okey, terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum alright. dan jumpa besok bersama dengan Alang. Tajuknya adalah ikhlas. Oh, Alang lagi? Jumpa lagi. Ya. Okey, bye. Assalamualaikum. Okay, you boleh tutup.